Membincangkan status pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 yang sedang berkuat kuasa untuk tempoh 4 minggu yang telah bermula pada 12 Mei 2021. SOP bagi PKP 3.0 telah diperketatkan termasuk larangan rentas negeri dan daerah serta sekatan bagi aktiviti sosial, sukan dan juga rekreasi serta persidangan dan mesyuarat secara bersemuka. Namun begitu, penularan dalam komuniti yang semakin meningkat dan kewujudan varian baru yang lebih agresif dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi menyebabkan usaha untuk melandaikan lengkung jangkitan mengambil masa yang lebih panjang. Mengambil kira perbincangan dan juga penelitian dalam sidang khas pada hari ini, mesyuarat sebulat suara bersetuju mengetatkan lagi pelaksanaan PKP 3.0 yang sedang berkuat kuasa dengan penambahan sekatan yang lebih ketat ke atas sektor ekonomi dan juga sosial. Sidang khas saya nak review sikit lah pasal pemandu lori ni. Jadi soalan pertama pada pendapat Encik, sebagai seorang pemandu lori, sedikit terjejah tak atau tidak panjang PKP ni? Waalaikumsalam. Terjejah atau tidak tu pendapat saya tak terjejah lah. Kerana kerajaan kita memahami kerja kami sebagai pemandu lori yang menghantar barang. Kalau kami tak jalan pun tak boleh juga kan, sebab kami ni kalau kami tak jalan tak ada penghantaran makanan ke setiap tempat ke tempat lah. Sebagai soalan kedua, saya tanya Encik, sebagai seorang pekerja yang bekerja jauh daripada rumah, apakah pendapat Encik dengan pelaksanaan SOP iaitu pergerakan secara terbatas dapat membantu mengurangkan gejala ini? Pendapat saya tentang pelaksanaan SOP ini satu pelaksanaan yang baik lah daripada kerajaan untuk mengurangkan atau mengekang penyakit COVID yang sedang menular sekarang ni. Kerajaan mengumumkan penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi atau total lockdown fasa pertama di seluruh negara selama 14 hari bermula Selasa ini hingga 14 Jun depan. Pejabat Perdana Menteri dalam satu kenyataan malam ini berkata, menerusi total lockdown atau perintah berkurung penuh itu, semua sektor tidak dibenarkan beroperasi kecuali sektor ekonomi dan perkhidmatan perlu yang akan disenaraikan oleh Majlis Keselamatan Negara atau MKN. Soalan ketiga lah. Sebagai seorang rakyat, biasa wajarkah rakyat dikenakan kompaun sebagai tanda peringatan dan amaran agar masyarakat patuhi undang-undang yang ditetapkan? Pendapat saya tentang kerajaan melaksanakan kompaun tu satu perkara yang bagus lah. Untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang perkara-perkara sebegini lah. Bila kompaun ni diadakan, masyarakat lebih berhati-hati tentang perkara ini.
pada pandangan saya, PKP yang dijalankan adalah sangat wajar kerana ini adalah salah satu usaha kerajaan bagi menangani penularan wabak COVID-19 ini dengan lebih berkesan. Oleh itu, bayangkan jika PKP ini tidak dijalankan, jangkitan COVID-19 ini akan merebak dengan lebih cepat dan menyebabkan keadaan menjadi lebih serius dan sukar untuk dikawal. Selain itu, bilangan pesakit-pesakit juga akan meningkat menyebabkan katil-katil yang disediakan di hospital dan pusat kuarantin tidak mencukupi dan juga terhad. Okey, office. Office. Kontainer mari. Kontainer mari, tengok surat. Taklah tarang ke surat tolong. Macam mana tak ada surat? Oh, saya sini saja HIO. Ha? HIO. Sekarang saya arahkan you pusing balik rumah. Okey. Boleh. Balik rumah. Sebab you tak ada surat kebenaran keluar. Okey. Faham? Okey, faham. You U-turn, masuk bawah, pusing balik. Perjalanan rentas sempadan negeri juga tidak dibenarkan kecuali untuk tujuan hadir bekerja dan pulang semula ke rumah sendiri setelah terkandas di kampung ataupun di tempat-tempat yang lain. Perjalanan rentas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri, tidak dibenarkan. Okey, menjelang Aidil Adha yang bakal tiba tidak lama lagi ni, apakah wajar tindakan kerajaan menggunakan kompaun dan memberi amaran kepada masyarakat dapat mengurangkan gejala ini daripada berlangsung? Bagi pendapat saya, wajarlah perkara ni dilaksanakan kerana bila menjelangnya raya, orang daripada jauh balik kampung itu boleh menyebabkan penyakit ini lebih, orang cakap lebih bertambah. Jadi pendapat saya, bila menjelang raya ni, masyarakat kena bersatu paduh dengan kerajaan untuk tidak merentas negeri atau pulang ke kampung demi kebaikan bersama. Okey. Masih. Okey, bagi soalan tersebut, sejujurnya tiada impak yang besar bagi saya kerana saya dapat beraya bersama-sama dengan keluarga tersayang semasa PKP ini dijalankan. Walaupun suasananya tidaklah sama seperti perayaan Aidilfitri yang diraikan pada zaman pra-Covid. Walau bagaimanapun, sedikit perasaan terkilan kerana tidak dapat beraya bersama-sama dengan sanak saudara yang jauh di perantauan. Wabak COVID-19 telah menjejas kita dan ekonomi kita. Belanjawan 2020 akan bantu meredakan kesannya ke atas keluarga, pekerja dan perusahaan. Okey, Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Saya nak tanya 5 soalan lah. Boleh. Okay, soalan pertama ni, pada pendapat Cik sebagai pemandu lori sewa ni, terjejah atau tidak sepanjang PKP ni? Pendapatan sebagai pemandu lori sewa ni waktu PKP memang terjejah juga sebab kita nak rentas negeri, nak bawa barang pun kena mohon surat-surat mesti apa tu, so susah nak kena tunggu lulus dulu. Lepas tu terjejah? Terjejah sikit Okay. Soalan kedua pula. Okay. Sebagai seorang pekerja yang bekerja jauh daripada rumah, apakah pendapat Encik dengan pelaksanaan SOP iaitu pergerakan secara terbatas dapat membantu mengurangkan gejala ini? Okay, pendapat saya pelaksanaan ni bagus untuk kita putuskan rantaian COVID-19 ni, untuk kita pulihkan balik negara kita. Okay. Terima kasih ya. Sebagai seorang rakyat biasa, wajarkah rakyat dikenakan kompaun sebagai tanda peringatan dan amaran agar masyarakat mematuhi undang-undang yang ditetapkan? Pendapat saya wajar sebab kita nak didik rakyat supaya menjaga SOP dengan norma baru ni. So kita kena kenakan kompaun yang tinggi untuk apa? Nak takut lah. Nak bagi dia takut.
Baiklah, bagi soalan ini pula saya bersetuju. Hal ini kerana tidak semua orang akan patuh dengan arahan yang dikeluarkan oleh pihak atasan. Rakyat yang degil ini harus didenda dengan pompan yang setimpal dengannya. Hal ini tidak lain tidak bukan untuk memberi pengajaran kepada mereka yang degil ini. Namun bagi saya, jika hendak memberikan denda, pastikan kesalahan pelaku tersebut bukanlah kali yang pertama. Bagi kesalahan yang pertama, seeloknya biarlah diberi denda dengan menegur atau memberi amaran terlebih dahulu. Kemudian barulah memberi kompaun kepada kesalahan yang kedua dan yang seterusnya. Ada surat tak? Surat apa? Surat lah nak pergi apa? Sekarang ni angkut tak boleh keluar. Sekarang PKP daripada 1 sampai 14 tak boleh keluar. Saya tahu ke. Nah, sekarang ni angkut balik. Dia ada surat tak ada apa angkut balik. Pusing balik. Boleh? Faham tak saya cakap? Saya tahu. Tapi orang tak nak makan lah. Sekarang ni pusing balik dulu. Tak boleh keluar. Tak boleh keluar lah. Sampai 14 hari bulan. Faham? Orang tak nak makan. Angkut pusing dulu. Berkenaan soalan yang telah diberikan kepada saya merasakan tindakan tersebut adalah tidak wajar. Hal ini kerana bagi rakyat yang berniaga, pekerjaan tersebut merupakan sumber pendapatan utama bagi diri mereka untuk menyara keluarga mereka. Jadi sekiranya premis perniagaan mereka diarah tutup, hal ini akan menyebabkan peniaga-peniaga ini menanggung kerugian yang besar. Walau bagaimanapun, tindakan tersebut merupakan salah satu cara untuk mengurangkan penularan wabak COVID-19 ini. Jadi, peniaga-peniaga tersebut boleh mengambil inisiatif lain seperti berniaga di atas talian untuk menebus kerugian yang dialami. Selain itu, bantuan sara diri juga perlu diberikan kepada mereka untuk mengurangkan beban yang mereka alami. Bagi saya, selain pada sektor perkilangan dan pembuatan, pembukaan bazar Syawal juga menyumbang kepada peningkatan kes. Hal ini kerana lebih ramai yang akan berpusu-pusu ke bazar tersebut bagi membeli kelengkapan perayaan, sehingga ramai yang gagal untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP seperti mengabaikan penjarakan fizikal yang sepatutnya. Dengan itu, lebih ramai yang akan dijangkiti dan menyebabkan kes melonjak naik. Apakah harapan saudara kepada masyarakat agar gejala COVID ni dapat dihentikan serta-merta? Harapan saya harap kita dapat putuskan rantaian ni untuk kita pulihkan balik sektor ekonomi. Bagi saya sendiri, pemandu lori agak terkesan dengan COVID-19 ni. So saya harap kita dapat putuskan rantaian ni dan pulihkan negara kita balik. Okey. Terima kasih ya. Okey, sama-sama. Okay. 全力配合行动管制令。 Teman nasihatkan kepada Yop dan Yung. Duduklah di rumah. Tak usah pergi ngayak ngata lah. Masaklah 10 kali pun. Hampa jangan lalu ketegak sangat. Ibu kago nak pergi ke pasar. Kok you ada bondo ponting, bondo mustahak nak bondo keluar tu? Pastikan berseorangan dan hanya untuk membeli keperluan asas. Tak payahlah berjaga-jaga bersatu bas, satu lori nak pergi belinya sebab yang bayar pun seorang itu juga. Jangan duk bawa anak-anak nak. Lepas tu hampa jaga jarak hampa antara orang lain. Pakai mask. Tangan tu basuh dengan sanitizer tu. Kelik di rumah, mandi selalu, basuh baju selalu. Duduk je untuk kat rumah tu. Untuk kita juga. Lebih baik duduk rumah bersama keluarga. Tanggal நேரத்தை அன்பான குடும்பத்தினருடன் செலவழியுங்கள். Kesian antara polis, doktor, nurse, askar yang bekerja untuk kita dek. Itu yang apa Stay home, stay safe. Stay at home.